Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekejap setting. Comel sikit. Baik. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pada majlis yang ke-8 bacaan kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikarang oleh Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Qala, kata pengarang rahimahullahu ta'ala Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani, kana sallallahu alaihi wasallam la yufariquhu fil hadari khamsun la yufariquhu fil hadari wala fis safari khamsun: al-mir'atu wal mukhulatu wal mushtu awil mishtu was-siwaku wal midra. Ada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah meninggalkan, sama ada ketika mana bermukim ataupun ketika bermusafir, 5 perkara, 5 benda. Yang pertamanya, Nabi tak pernah tinggal cermin. Cermin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada satu kisah Sayyidina Uqbah ibni Amir. Sayyidina Uqbah ibni Amir ini adalah salah seorang daripada sahabat Nabi. Tetapi beliau tidak sempat untuk bersama memberi penghormatan terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Nabi meninggal. Lalu Sayyidina Uqbah bin Amir ni rasa sedih sangat. Mengadu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Aisyah memujuk Sayyidina Uqbah dengan memberikan kepada Sayyidina Uqbah cermin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan apabila cermin itu Sayyidina Uqbah tengok, Sayyidina Uqbah akan nampak Nabi dan untuk menghilangkan kerinduan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tu hebatlah ceritanya. Dan Sayyidina Uqbah ibn Amir ini antara seorang daripada sahabat yang meninggal dunia di Mesir. Jadi di makam Sayyidina Uqbah ibn Amir itu ada sutir bongkoh, satu batu tu diletakkan di hadapan makam Sayyidina Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana disebutkan begitulah ceritanya. Batu tu lah jadi cermin. Bukan cermin yang kita faham macam cermin kita tu, cermin kaca tu. Tu yang apa yang saya tengok sendirilah. Wallahu alam bagaimana hal sebenar, keadaan sebenar cermin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Yang pertama cermin. Yang kedua mukhulah, bekas celok. Yang ketiga al-misht, sikat, sisir rambut.
wasiwak, sugi, wal midra, penggaru. Midra ini kita akan sebut cara lagu mana, tapi Ustaz Nazrul Abdul Nasir menterjemahkan ketika mana kelas tu sebagai penggaru. Kalau kita tengok ada orang buat macam kayu panjang, ada belok sikit. Macam garpu so tu. Orang gantung atas dinding semua tu. Kata setengah ulama, itulah yang Nabi bawa sama. Nabi bawa garu belakang. Kadang-kadang benda tu boleh dibuat sisir, dibuat pengganti kepada sikat. Kalau tak ada sikat boleh guna. Itu midra. Jadi 5 benda. Yang pertama, cermin, mukholah, bekas silap, sikat, sugi. Kata Syekh Nazrul, sikat Nabi ni dibuat daripada cengkerang penyu. Wallahu a'lam lah, saya tak pernah jumpa lagi. Tapi jadi 5 perkara ni Nabi tak pernah tinggal pergi mana-mana pun. Disebutkan oleh Imam Ibn al-Arabi 2 manfaat besar pada silap. Yang pertamanya ialah untuk berhias. Berhias. Untuk perhiasan mata lah. Sebagai rahmat daripada Allah Ta'ala. Yang kedua ialah untuk perhiasan. Yang pertama perhiasan, yang kedua untuk berubat. Jika sekiranya digunakan celok ini dengan niat berubat, maka insya-Allah mata kita akan kuat, penglihatan kita akan kuat, tak mudah kelabu, dan juga menjaga bulu-bulu mata yang ada di kelopak mata kita ni. Insya-Allah Ta'ala dengan niat yang baik, sihatlah. Insya-Allah Ta'ala. Baik. Itu dari sudut manfaat celok yang disebut oleh Ibnul Arabi. Wal midra syai'un yu'malu min hadidin aw khashabin ala syakli sinnin min asnanil mushti wa atwala minhu. Midra ini ialah sesuatu yang dibuat daripada besi ataupun kayu. Besi. Biasanya digunakan, dia buat midra ini, penggaru ini daripada kayu. Ghalibnya begitu. Ala syakli sinnin min asnanil mushti wa atwala minhu. Matanya depan tu macam mata sikat. Macam mata sikat tapi lebih panjang mata. Yusarrahu bihi sya'rul mutalabbid. Digunakan untuk menyikat, untuk menyisir rambut-rambut yang terikat. Rambut-rambut yang berubah. Semacam fungsi sikat kapit lah. Sikat Cina tu. Rambut kan biasa kan, rambut orang puang bila dia lekat, ambil sikat kapit, letak, sisir. Dia terurai benda tu. Wa yasta'miluhu man la mishtalah. Dan digunakan midra ini untuk orang yang tidak ada sikat. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahawasanya Nabi SAW bersabda, iktahilu bil ismi. Berceloklah, maka celoklah dengan ismi. Ismi ini galiang, jenis galiang. Fa innahu yajlul basar. Sesungguhnya ismin itu mencerahkan penglihatan. Wa yumbitus sya'ar. Dan menumbuhkan, melebatkan bulu mata. Menjaga kesihatan bulu mata dengan memakai celok. Tapi orang kita ni kalau pakai celok kau nampak macam tok bomo. Sebab dalam cerita hatu gitu. Cerita hatu, hak pakai celok ni tok bomo. Ustaz tak pakai. Tak apalah. Qala al-Bajuri, berkata Imam al-Bajuri, al-mukhatabu bidzalika al-asihha, amma al-'ainul maridatu faqad yadurruha al-ismi. وهو حجر الكحل المعدني المعروف ومعدنه بالمشرق وهو أسود يضرب إلى حمره. Kata Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya atas Syama'il Tirmizi, yang disuruhkan untuk pakai celok ni ialah orang-orang sihat. Ada pun mata orang sakit, maka kadang-kadang jadi mudarat dengan sebab ismi tadi. Yang ni bukan semua mata sesuai dengan celok. Ada mata tak sesuai pakai celok. Ni bukan bab
kecantikan ni bab kesihatan, bab mudarat. Wa huwa hajarul kuhlil ma'diniyil ma'ruf. Ismit itu adalah batu kuhul. Sejenis batu mineral yang terkenal. Wa ma'dinuhu bil masyriq. Tempat galinya ialah di Masyriq, di negeri timur. Katanya ini di Asfahan, di Iran. Wa huwa aswadu yadribu ila humrah. Warnanya merah cenderung warnanya hitam cenderung kepada merah. Begitu. Jadi kata Imam Al-Hifni, apa-apa yang berkait dengan celok ini kena tanya kepada doktor. Jika sekiranya pakar celok tu makin kelabu mata, makin rabung, maka hendaklah bertanya seseorang itu kepada doktor, kepada tabib, apa sebenarnya yang bermanfaat buat matanya. Jangan diletakkan celok tanpa bertanya kepada ahlinya, ahli perubatan. Ini silap. Wa qala ba'da qawlihi yajlul basar. Qala, siapa kata ni? Ini Imam Al-Bajuri berkata lagi, selepasnya kata yajlul basar, wa hadha idza iktahala bihi man i'tada. Ini bercelok ini bagi orang yang biasa, sudah biasa bercelok. Fa in iktahala bihi man lam ya'tadhu rabilat ainu. Khasiat tadi tu, khasiat kata cerah mata, lebat bulu mata itu bagi orang yang biasa pakai celok. Ada pun orang yang tak biasa pakai celok, maka boleh jadi diletak tu menyebabkan jadi mata bernanah. Romidat ni sakit romat, merah menanah mata. Nauzubillah min zalik. Jadi kena tanya kepada perubatan. Macam kita ada pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan lah. Jangan duk pakai celok-celok murah, celok-celok tepi jalan tu. Dan semata-mata kita nak ikut sunnah, jangan kita gadaikan kesihatan kita. Sunnah itu ikutnya sunat, tapi menjaga kesihatan itu wajib. Al-faslu tsalitsu fi sifati sya'rihi sallallahu alaihi wasallam wa syaibihi wa khidabih. Kita sudah habis pada fasal menyatakan penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita cerita pula tentang rambut Nabi, tentang uban Nabi, tentang berinainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yata'allaqu bizalik, dan apa yang berkait dengan rambut Nabi semua tu, bulu-bulu Nabi, seperti berminyak Nabi, bagaimana Nabi menjaga bulu-bulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajul asy-sya'ri hasanah. Nabi SAW rambut yang baik, rajul asy-sya'ri. Ikal mayang, tidak lurus dan tidak terlalu lurus dan tidak terlalu kerinting. Laisa bis-sabti, tidak terlalu luruh. Walal ja'ril qatid, dan tidak terlalu kerinting. Tidak terlalu kerinting. Kata Imam Az-Zamakhsyari, yang biasanya orang Arab ini, rambut orang Arab ini kerinting. Dan orang Ajam, orang bukan Arab pula, rambutnya ialah subut, ialah rambut lurus. Maka Allah Ta'ala telah menjadikan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik ciri. Maka Allah Ta'ala gabung daripada orang Arab dan orang Ajam sifat-sifatnya pada satu batang tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik. Qala wa kana idza mashatahu bil mushti ya'ti ka'annahu hubukur ramli. Apabila Nabi menyisir rambut, menyikat rambut, ruang-ruang sikat rambut itu seperti lorong pasir. Hubukur ramli, lorong pasir. Wa rubbama ja'alahu ghadaira arba'a. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashion Nabi ini ada 4 sanggul. 4 sanggul. Yukhriju kulla udhunin min baini ghadiratain. Nabi menjadikan telinga Nabi itu di antara 2 sanggul. Jadi sanggul yang pertama di sini, 1, 2, 3, 4. Telinga di tengah.
Telinga duduk di antara kedua-dua pasang ghadirah, yakni tocang. Baik. Tocang yang dianyam namanya dhafir. Ini dalam bahasa Arab. Tocang yang dianyam. Ghadir ni pula tocang yang dianyam. Jadi ghadiratain, Nabi ada 4 ghadair. 1, 2, 3, 4. Bermaksud Nabi ada tocang, Nabi buat tocang yang dianyam. Yang dianyam. Kau orang panggil benda. Dijaling. Kau pandai lah. Saya tak reti bahasa rambut ni. Sebab rambut kita tak aja panjang. Begitu. Boleh? Dan adalah ceritanya Nabi ni ada sanggul 4 ni. Nabi ada sanggul yang dijaling. Ini ada 4 kali. Ada 4 kali ke Nabi buat? Bukan. Tetapi yang diriwayatnya adalah ketika mana Nabi bergerak, berjalan, bermusafir ke negeri Mekah. Daripada negeri Madinatul Munawwarah. 4 kali Nabi SAW ada 4 kali Nabi bergerak, bermusafir daripada Madinah ke negeri Mekah. Negeri asal Nabi SAW. Yang pertamanya umrah qada. Yang pertamanya ketika mana umrah qada. Yang keduanya ketika mana Fathu Makkah. Yang ketiganya sekembalinya daripada perang Hunain. Dan yang keempatnya ketika mana Hajjatul Wada'. Itu maknanya Nabi SAW bergerak ke Mekah. Tidak lazim maknanya bila sebut bergerak ke Mekah, bukan Nabi wajib daripada Madinah ke Mekah. Tak. Kadang-kadang Nabi keluar daripada Mekah, pergi ke miqat ke apa serba ke, kembali balik ke negeri Mekah. Jadi Nabi ketika itu ada hadis Nabi SAW. Jadi kata ulama yang zahirnya di sini, masa bila 4 kali tu? Masa bila yang Nabi SAW ada pakai 4 sanggul tu, ada 4 tocang tu, yakni ketika mana tahun pembukaan kota Mekah, Amul Fatah. Wa rabbama ja'ala sya'rahu ala udhunai. Dan kadang-kadang Nabi letakkan rambut ini atas udhunai, atas telinga. Yang ni Nabi lepas. Nabi lepas. Fatabadu sawalifuh. Maka nampaklah, terzahirlah sawalifuh. Belakang leher Nabi SAW. Ya talak lau bersinar-sinar. Kan kita sebut dah. Macam ke perak tekok Nabi ni. Macam kilauan perak. Macam tengkok ni orang Arab kalau comel, dia akan bandingkan. Dia akan letakkan. Dia akan seumpamakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tekok yang comel ini dengan penuang jak tu kan, bila biasanya ceret dia ada tepat tuang dia tu, mulut dia tu. Kan ni mulut dia panjang, begitulah. Kalaulah ceret tu perak, berkilatnya comel, begitulah perumpamaan yang diletakkan pada leher baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'nal ghadairi, makna ghadair az-zawaib. Sama je maksudnya. Zawaib. Ataupun zu'abah. Kalau mufradaknya, kalau satu zu'abah, zawaib banyak. Wahidatuha ghadirah. Ghadair itu jamak, banyak. Satunya ghadirah. Wal hubuk jam'u hibakin. Hubuk ni maksud apa? Hubukur ramli tadi tu, lorong pasir. Wahya at-tariqatu fir ramli wa nahwi. Lorong-lorong pada pasir. Macam kita ambil pasir, kita ukir pada pasir itu. Itulah umpama Nabi SAW sisir rambut. Antara rambut tu ketika mana sisirkan, sisir itu lekat kan. Antara rambut-rambut Nabi tu macam sepertinya lorong-lorong jalan-jalan pada pasir. Wa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dunal jummah. Ada Nabi SAW kadang-kadangnya rambut Nabi itu dunal jummah, tidak jummah. Jummah tu sampai ke tengkok, panjang sampai ke tengkok. Wa fawqal wafrah, dan juga tidak pada wafrah. Tidak wafrah, limah dan jummah. Yakni
Ada maknanya Nabi SAW tu kadang-kadang Nabi tak terlalu panjang rambut Nabi, tak sampai ke telinga pun. Wa kana sya'ruhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadribu ila mankibai. Ada Nabi SAW rambutnya sampai kepada mankibai, sampai kepada bahu. Wa kathiran ma yakunu ila syahmati udhunai. Banyak keadaannya, banyak halnya adalah rambut Nabi itu sampai kepada syahmah udhunai, sampai kepada cuping telinga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanal jismi. Tubuh Nabi tubuh yang comel. Ba'ida ma bainal mankibain, luas bidang antara dua bahu. Lahu segok tu orang ni. Lahu sya'run ila mankibai, rambut Nabi ni sampai kepada bahu. Wa fi waqtin ila syahmatai udhunai. Kadang-kadang pada setengah-setengah waktu sehingga kepada cuping telinga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada setengah-setengah keadaan wa fi waqtin ila nisfi udhunai, sehingga kepada separuh saja telinga apa. Ini rambut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rambut orang yang comel, rambut orang yang handsome. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasdilu sya'rah. Nabi membiarkan rambut Nabi terurai, tidak disikat ke mana-mana, terurai turun. Sampai tutup sebahagian daripada jabhah, tutup pada dahi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana al-musyrikuna yafruquna ru'usahum. Dan adalah orang-orang musyrik Mekah, orang kafir di Mekah, yafruquna ru'usahum, membelah rambut. Membelah ni macam itulah, sama ada belah di tepi ataupun belah sikat. Nabi SAW sadl. Wa kana ahlul kitabi yasduluna ru'usahum. Dan adalah ahli kitab membelah. Yasdulun ni membiarkan rambut Nabi SAW pada dahi ni, pada nasiyah hubung, maknanya rambut Nabi letak. Nabi tak belah rambut Nabi ke kiri atau kanan. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahli al-kitabi fima lam yu'mar fihi bi syai'. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka untuk muwafaqah dengan ahli kitab pada apa yang tidak dilarang, pada apa yang tidak disuruh sesuatu dengan Nabi SAW. Kalau Allah Ta'ala tak kata apa-apa, tak ada apa-apa resolusi daripada Allah Ta'ala, Nabi akan cenderung untuk mengikut ahli kitab. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, muafakat Nabi dengan ahli kitab lebih Nabi sukai daripada muafakat dengan penyembah berhala. Dan juga kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebenarnya Nabi berbuat sedemikian untuk mendekatkan jiwa-jiwa orang ahli kitab ini, seperti mana Nabi menghadap kepada kiblat. Ni bulan Syaban ni, bulan di mana Allah Ta'ala tukar kiblat kita umat Islam daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Asalnya Nabi menghadap kepada bumi Baitul Maqdis kerana di sana nak melembutkan hati-hati orang kafir. Biar orang kafir tengok Allah. Nabi pun menghadap kepada kiblat kita. Begitu. Tetapi lama kelamaan mereka pula jadi menghina kepada Nabi, lari daripada agama Islam. Mereka pula yang mana katanya disebut pas tengok Muhammad tu. Akhir-akhir ikut kita juga. Begitu. Itu dari sudut ikutlah. Pada perkara yang Allah Ta'ala tak tetap mana-mana, Nabi akan ikut pada ahli kitab. Baik. Thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Kemudian selepas daripada itu, Nabi pun membelah rambut Nabi secara konsisten. Sekejap nak buka api ya. Baik. Adalah Nabi SAW
membelah rambut Nabi selepas daripada muafakat dengan ahli kitab itu. Di Madinah, Nabi terus dengan farq, dengan membelah. Dan farq ini lebih afdal, lebih aula daripada sadal. Lebih aula daripada membiarkan rambut Nabi, membiarkan rambut gitu ya. Bahkan al-farq pula lebih bersih, lebih nampak. Lebih nampak comel. Wa makna sadli sya'ri irsaluh. Dan makna sadal rambut itu irsal, membiarkan saja, tak ikat, tak sikat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hasan as-sabalah. Ada Nabi SAW hasan as-sabalah. Apa sabalah ni? Wa makna sabalah muqaddam al-lihyah. Jadi ni bulu ni dipanggil anfaqah. Bulu yang duduk di bawah bibir bawah ni anfaqah. Orang Terengganu panggil lah. Orang Terengganu panggil ekospat. Orang Terengganu lama-lama. Lepas tu ni pula sibal. 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 Ni tepi ni yang menghubungkan di antara misai dan janggut. Manakah sabalah? Sabalah ni ini yang mula-mula ni janggut ni yang turun ni. Ini anfaqah yang di bawah. Ini sabalah. Sabalah. Wa man hadara minha ala sadri. Dan apa yang setentang dengan dada. Setentang dengan dada. Sekadar segenggam. Kita akan sebut lagi panjang mana perlu kepada janggut ni. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasal lihyah. Nabi ni tebal janggut. Sehingga dalam hadis Nabi SAW, Nabi baca Fatihah ni bergerak janggut nampak daripada belakang. Wa kana yu'fi lihyatahu wa ya'khudhu min syaribih. Dan adalah Nabi SAW membiarkan tidak mengerat lihyah janggut. Wa ya'khudhu min syaribih. Dan dinipiskan misai, dibuang misai. Baik. Maka hukum pada misai cukur ataupun kerat lebih afdal. Cukur ataupun kerat. Baik. Mazhab kita, Imam Nawawi sebut bahawasanya sunat untuk kita kerat. Bukan kita lah, orang lelaki. Orang lelaki kerat misai sehingga nampak bibir atas ni. Jangan biarkan misai ni sehingga kepada turun hilang tak nampak bibir. Sebab nak makan pun kena selok dulu. Tu kotor namanya tu. Makan nasi, lekat nasi di misai pula. Orang pun jadi jadi geli pula tengok. Baik. Boleh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu min lihyatihi syarifah. Dan ada Nabi SAW memotong juga lihyah asy-syarifah. Motong janggut. Jadi janggut ni kita sunat sipang. Orang lelaki sunat sipang. Orang perempuan wajib buang kalau mengaibkan, dan juga kalau suami suruh. Bulu-bulu ni. Kalau janggut Nabi ni, Nabi potong janggut. Nabi potong untuk rapikan. Untuk rapikan janggut. Itu Nabi SAW buat. Supaya nampak sederhana pada janggut ni. Janggut Nabi tebal tapi comel. Bukan tebal ni satu keluar sini, satu keluar sini, satu keluar tak ke depan ni. Tu nampak seperti tidak terurus. Kerana tawassut itu sangat-sangat baik. Tawassut pada sesuatu perkara akan jadi baik. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek dan kemas. Tidak. Jadi sipang, orang lelaki sunat sipang. Mengikut mazhab Syafi'i kita makruh kerat janggut. Makruh. Dan Nabi kerat ni kerat untuk menyamakan. Kadang-kadang orang ni keriting. Janggut dia keriting. Ataupun janggut dia ni gini jadi dua. Ataupun comel dah ni.
Janggut dia ada tubik sikit, ada tubik sikit, ada tubik sikit. Molek kerat. Tak ada masalah. Nabi pun kerat. Mendandang. Min ardiha wa tuliha. Daripada tepi-tepi ni ataupun daripada panjang bawah. Panjang. Jadi ada juga pendapat ulama yang sebut maknanya sunat sipang bagi lelaki ini hanya sekadar segenggang saja janggut. Yang lebih sunat dipotong, sunat dikerat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru tasrih lihyatihi. Ada Nabi SAW banyak kali Nabi memperbanyakkan tasrih, mendandang lihyah. Menghias, berhias pada janggut Nabi SAW. Sikat. Lepas tu pula letak dengan minyak-minyak. Jangan lelok busuk. Ni kat bau tu. Masya Allah, bau macam-macam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yufariquhu siwakuhu wala mishtuh. Ada Nabi SAW tidak pernah berpisah, tidak pernah Nabi tinggal siwak dan juga sikat. Wa kana yanzuru fil mir'ati idza sarha lihyatah. Ada Nabi ni apabila nak sikat janggut ni, Nabi akan tengok dengan cermin. Bukan pakai buat aje, pakai sikat tak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tamma aktsara min massi lihyatih. Apabila Nabi bersedih, ataupun Nabi banyak berfikir apa sesuatu, Nabi akan banyak sentuh janggut. Jadi sahabat tengok, Nabi ni ada masalah ni. Ada masalah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tamma akhadha lihyatahu bi yadihi yanzuru fiha. Ada Nabi SAW apabila bersedih, Nabi akan pegang janggut, Nabi tengok. Janggut saya pendek tak apa. Ni tengok. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa khallala lihyatahu bil ma'. Apabila Nabi SAW berwuduk, Nabi akan menyelat-nyelati janggut dengan air. Sunat menyelat-nyelati janggut yang tebal. Dan ada Nabi, janggut Nabi tebal. Jadi cara menyelat-nyelati bagi orang lelaki untuk basuhnya ialah daripada belakang. Bukan daripada depan. Bukan awak gini. Ataupun mas jari. Tak. Tapi menyelat daripada bawah. Yang ni pegang gini. Basuh muka. Pegang. Terik. Menyelat-nyelati ini. Sunat ketika membasuh muka. Tu beramal insya-Allah ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tasrih lihyatihi. Ada Nabi SAW itu memperbanyakkan minyak pada rambut. Banyak kali Nabi meminyak rambut dan mendandang pada lihyah. Termasuk Nabi meletakkan air pada ni janggut ataupun dengan air mawar. Ataupun ada air mawar. Kita ni pula ambillah minyak-minyak atar tu letak di janggut. Wa yuksiru ittikhadal qina', dan memperbanyakkan memakai qina'. Qina' ni apa qina'? Tengok wal qina'u khirqatun tuda'u 'ala ar-ra'si hina isti'mal ad-duhni litaqiya al-'imamata wath-thiyab. Qina' itu ialah sekeping kain yang diletak di atas kepala ketika mana menggunakan duhun, menggunakan minyak rambut, litaqiya al-'imamata wath-thiyab, untuk melindungi imamah, melindungi serban ataupun siap ataupun pakaian daripada terkena dengan minyak. Kan serban kalau kena minyak dia ada kuning-kuning. Jadi dia pakai qina'. Ini qina'. Ini contoh qina'. Pakai pula satu lagi kopiah atas ni. Macam ke ulama-ulama pakai, dia pakai 2 lapis. Sebab apa? Sebab dalam ni minyak. Minyak. Kopiah atas ni, kopiah asal je lah. Tak jadilah ni. Ni saja saya buat contoh je ni. 2 lapis. 2 lapis pakai qina'. Ini qina'. Ini qina'. Ini qina'. Ataupun pakai serban. Pakai serban takut kena kepada rambut tu.
takut jadi kotor, maka letak qina'. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala sebut, qina' ini bermaksud toilasan. Apa toilasan? Ini toilasan. Toilasan ni serban duduk atas kepala. Macam ke babak yang sepanjang buat dan sebagainya lah. Toilasan ini selendang yang diletakkan pada atas kepala. Begini. Kita nak letak ridak ke, nak letak serban ke, ikut pandai kita lah. Tapi gini caranya. Caranya. Letak, ini toilasan. Toilasan. Itu toilasan. Baik. Toilasan ini digunakan oleh orang-orang sufi. Orang-orang yang nak berzikir. Baik. Jadi, toilasan ini ialah lambang, kata Imam Al-Munawi, lambang kepada malu kita kepada Allah Ta'ala. Tak mampu kita nak tengok lebih tinggi. Tak mampu kita nak meninggikan pandangan kita kerana malu pada Allah Ta'ala. Semakin banyak ilmu, sepatutnya semakin malulah kita kepada Allah Ta'ala. Kata Syekh Ali Jumaah, jangan kita tanya soalan, jangan kita persoal lagi ilmu orang yang pakai toilasan. Kerana memang dia alim. Ni tengok pada tempat lah, tempat kita kalau pakai toilasan tu kadang-kadang bukan orang alim pun. Pocik-pocik pun nak pakai juga. Tak ada masalah, jangan kita larang. Cuma di Mesir ni, kalau orang pakai toilasan ni, orang alim. Begitu. Bahkan ada satu riwayat disebut Nabi ketika mana berjima' isteri, bersetubuh dengan isteri baginda, juga memakai kain tutup kepala kerana malu kepada Allah Ta'ala. Malu kepada Allah Ta'ala. Jadi Nabi malu. Sehingga kan Sayyidatina Aisyah, amat isteri Nabi, tak pernah meriwayat pernah tengok kemaluan Nabi. Kata ulama, kalau orang tengok kemaluan Nabi boleh jadi buta, hatta isteri Nabi sendiri pun. Hatta isteri Nabi sendiri pun. Bagaimana orang tergamuk boleh kata kita ni hak duduk, maknanya duduk kata capal ni ada kelebihan sikit-sikit dan sebagainya, boleh ambil berkat, dia buat dengan anjing. Dia kata kalau Nabi ni ada spender, pokok ni letak spender atas kepala, letak atas kopiah. Ni tindakan yang kurang ajar. Tindakan yang kurang ajar. Baik. Itu bab toilasan. Toilasan. Kata sebahagian sufi, at-toilasan al-khulwatus sughra. Toilasan ini salah satu daripada ciri khulwah yang kecil. Bila toilasan ni tak tengok dah apa-apa. Tak tengok orang lain dah. Kiri kanan tak nampak. Tengok pada aib sendirilah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dana sabba fi rahatihi al-yusra fa bada'a bi hajibaihi thumma 'ainaihi thumma ra'sahu. Baik. Apabila Nabi ni nak iddahana, Nabi nak minyak rambut, Nabi akan letak pada tangan kiri. Letak pada tangan kiri. Sabba fi harati, letak pada tapak tangan kiri, fa bada'a bi hajibaihi. Kemudian Nabi akan minyakkan dulu hajib, bulu kening Nabi SAW. Letak. Summa ainai. Summa ainai ini ialah kemudian mata, yakni bulu-bulu ni. Bulu mata. Bulu di kelopak mata. Summa ra'si. Kemudian di kepala. Kemudian di kepala. Lepas di kepala pula, Nabi letak di mana? Dalam hadis, dalam riwayat lain sebut, kemudian di anfaqah. Ni, di bulu, di bibir bawah. Lepas di rambut, letak di bulu. Summa aridai, kemudian di jambang. Dan berakhir pada lihyah, pada janggut Nabi SAW. Begitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun. Nabi suka memuliakan sesuatu itu dengan sebelah kanan. Ini pada takrim, pada perbuatan memuliakan. Kita sebut dah baru ni. Fi tuhurihi idza tatahhara. Pada bersuci Nabi jika Nabi nak bersuci. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala. Ketika mana Nabi nak sikat rambut, Nabi akan mulakan dengan belah kanan ke kiri.
Wa fi inti'alihi idzan ta'ala, apabila nak pakai kasut, nak pakai selipar, pakai mula dengan tangan kaki kanan dulu. Wa fi sya'nihi kullih, dan pada semua urusan Nabi SAW, semuanya yang berkait dengan at-takrim. Ada pun dalam bab ihanah, bab perkara-perkara yang tidak molek, perkara-perkara yang tidak baik, ihanah, menghina, maka Nabi akan gunakan yang kiri dulu. Pakai seluar, masuk belah kanan dulu. Pakai kain, masuk kaki kanan dulu. Salang solat, belah kanan dulu. Mandi, basuh belah kanan dulu. Ihanah pula, perkara-perkara yang tak molek, masuk tandas, keluar daripada masjid, nak cabut seluar, nak cabut baju, nak cabut khuf, nak cabut selipar, apa sekali. Wa kanat yaduhu al-yusra li khala'ih, ada tangan Nabi yang kiri itu untuk khala', yakni untuk istinja. Untuk istinja. Wa ma kana min adha, dan apa yang berkait dengan kotoran. Ada kotoran ke pada diri Nabi ni? Jadi sebenarnya kotoran ini bagi nisbah manusia-manusia yang lain. Nisbah manusia yang lain kotor. Rambut, darah, kotor. Rambut sisa, kotor. Najis, tahi, kotor. Darah, kotor. Ludahan, kotor. Adakah pada diri baginda SAW begitu juga? Tidak. Sebab tu orang nak terjemah azab pada pihak Nabi, pada pihak diri Nabi, tak boleh kita nak sebut tahik Nabi, kita tak boleh sebut air kecil Nabi, tapi nak sebut apa? Nak sebutnya sisa buangan Nabi. Kerana tidak ada sebenarnya benda-benda yang kotor, benda-benda yang jijik pada diri baginda. Bahkan Ibnu Zubair meminum darah bekam Nabi SAW. Malik Ibn Sinan menghisap darah Nabi SAW ketika mana perang Uhud. Ummu Aiman minum air kencing Nabi, sisa buangan air kecil Nabi SAW. Ini nak menjadi dalil bahawasanya Nabi tak ada pun kotoran pada tubuh Nabi. Tak ada. Kalau jadi haram, kalau jadi jijik, kalau jadi najis, Nabi akan larang Ummu Aiman minum air kecil Nabi. Nabi, suatu ketika, Nabi buang air kecil pada malam hari. Dulu sebelum ada tanda, malam hari di Madinah ni, orang kecil di dalam rumah. Kecil dalam botol. Adalah bukan botol mineral macam sekarang. Ada botol sarung dia tu. Buang air dalam tu, letak bawah katil. Nabi pun buat begitu. Buang air kecil, letaklah sisa buangan itu di bawah katil. Esokkan tu, Ummu Aiman ambil minum. Tetapi ingat, orang yang di dalam tubuhnya ada sebahagian daripada darah ataupun sebahagian daripada sisa buangan Nabi akan menanggung perkara yang besar dan hendaklah bersabar. Kerana apa? Kerana Nabi-Nabi ni memang kerja buat dia, memang hal keadaan mereka ini diuji semua. Sentiasa diuji. Maka mereka ni akan bila mereka minum darah, mereka minum sisa buangan Nabi ni, bermaksud di sana ada perkara yang diwarisi juga, yakni kesusahan, benda-benda yang besar dan perlulah dihadap dengan sabar. Berkata Syarih Azkar An-Nawawiyah Ibnu Allan, barang siapa yang rasa jijik, yang kata jijik pada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, pada perbuatan, pada ahwal sebagainya, maka kafirlah dia. Rasa jijik dah ni air kecil Nabi, kafir. Wa idza nama wattaja'a ittaja'a ala jambihi al-aymani mustaqbilal qiblah. Apabila Nabi tidur, Nabi akan mengiring. Orang Terengganu panggil berjereng-jeng. Tidur Nabi itu di atas lambung belah kanan. Lambung kiri duduk atas. Sebab mengiring. Ni lambung kiri, lambung kanan duduk di bawah. Dada pula menghadap ke arah kiblat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu yaminahu li aklihi wa syurbihi wa wudu'ihi wa thiyabihi wa akhdhihi wa 'ata'ihi wa shimalahu lima siwa dhalik.
Ada Nabi SAW menggunakan anggota kanannya untuk makan, untuk minum, untuk ambil air semayang, mendahulukan anggota kanan. Untuk pakaian, untuk mengambil sesuatu daripada orang, menerima ataupun memberi sesuatu juga dengan tangan kanan. Wa shimalahu lima siwa zalik, dan menggunakan tangan kiri, anggota yang kiri pada perkara yang selain daripadanya itu, yakni pada selain perkara takrim, yakni baihanah. Baihanah keluar daripada masjid, masuk dalam tandas, semuanya itu dengan anggota kiri. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ana haid. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyikat adalah Sayyidatina Aisyah menyikat, disebut aku sikat rambut Nabi SAW dalam keadaan aku haid. Baik. Ini hadis ni nak tunjuk kata boleh orang perempuan yang haid menyikat rambut suami. Tak jadi jijik. Tak boleh kata, tak boleh buat apa-apa, tak boleh sentuh tu lelaki tak. Dia jijiknya, jadi kotornya pada tempat keluar itu saja. Dalam tariqah Naqsyabandiyah, sebahagian daripada tariqah Naqsyabandiyah, mereka tidak makan daripada perempuan haid. Orang kata pelik buat apa gitu. Tak. Ini dari sudut warak. Tak jadi apa-apa pun. Nak jaga saja. Bukan nak kata hina. Bukan kata hina orang puang, tak. Tapi nak menjaga kewarakan saja. Perempuan yang haid. Nak suruh orang masuk tu pun orang yang bersih. Bersih daripada kotoran zahir dan kotoran batin. Sebab itu ibu-ibu yang masuk, kena masuk dengan kasih sayang. Jangan masuk mecok. Jangan masuk dalam keadaan marah. Ini masuk itu pula dalam keadaan nak marah. Dan nak marah ke tok lelaki, habis ke anak-anak makan masakan yang dimasak bukan dengan kasih sayang. Nak marah kepada anak murid di sekolah, balik lepas tegas ke anak-anak, masuk pun dalam keadaan marah. Itu semua tidak kena. Ulama-ulama ajar nak makan, nak masak, nak hidang makanan itu biar dengan mahabbah, dengan kasih sayang kepada Nabi SAW juga dan kepada anak-anak, supaya masakan itu menjadi sebab kepada solehnya anak-anak, kepada baiknya anak-anak, kepada dan juga menjadi sebab baiknya kepada diri kita sendiri juga. Bukan main-main tu. Sebab tu ulama pilih tukang masak baik, tukang jual makanan pun baik, tukang sembelih pun baik. Kerana warak. Saya tak kata haram perempuan masuk, perempuan haid masuk. Saya tak kata. Memang ijma' ulama perempuan haid boleh masuk. Cuma nak jaga saja, mereka nak jaga. Warak ni tak boleh jadi sempadan. Warak bukan hukum syarak. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatarajjalu ghibba. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut ghibba sekali-sekala. Kalau hari ni telah sikat, esok tidak sikat. Lusa pula sikat. Begitu. Itu sikat ni masuk ghibba. Sehari tinggal, sehari buat. Sehari tinggal, sehari buat. Tak buat hari-hari. Tak tengok cermin hari-hari. Kerana bersibuk-sibuk dengan menghias ini, itu kerjanya wanita. Kerja wanita, bukan kerja orang lelaki. Ai hinan ba'dahin, sekali-sekala. Wa kana shaybuhu sallallahu alaihi wasallam fil ra'si wal lihyati syai'an qalila. Adalah janggut, adalah uban Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kepala dan lihyah, pada janggut adalah sedikit sahaja. Nahwa 17 sya'ratan, lebih kurang 17 helai saja. 17 ataupun 18, ada banyak riwayat, tapi disebutnya 17. Wa qala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, qad shibta. Qala syayabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa idza syamsu kuwirat. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
engkau telah berubah. Engkau telah berubah. Yakni maknanya nampak dah, zahir dah pada dirimu sallallahu alaihi wasallam kelemahan. Maknanya lemah dah, tubuh Nabi ni makin dekat dengan kematian dan sebagainya. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syayyabatni hudun. Yang menyebabkan aku menjadi syaib, menjadi berubah ni sebab surah Hud, surah Waqiah, surah Mursalat, surah Amma Yatasaalun dan surah Idza Syamsu Kuwirat. Baik. Sebab apa Nabi SAW ni kurang ubah? Kerana biasanya perempuan ni tak suka kepada ubah. Tak suka kepada ubah. Nak suruh nampak muda sama untuk lelaki dia. Biar tua pun. Dan barang siapa yang membenci sesuatu pada diri Nabi, kafir dia. Tak suka pada sesuatu sebahagian je. Wa inna makana syaib syainan. Adalah juga syaib itu, uban itu menjadi kebesaran, menjadi cahaya. Menjadi cahaya. Dan nak sandarkan, nak menjadikan Nabi ni masuk kepada golongan orang tua pun dengan sebab adanya uban-uban menjadi aib di sisi orang perempuan. Maka Allah Ta'ala menjadikan sedikit saja nak menzahirkan kekuatan jiwa baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sebab apa surah Hud, surah Waqiah, surah Mursalat, surah Amma Yatasaalun, surah Syamsu Kuwirat itu, Idza Syamsu Kuwirat itu menjadi sebab berubah Nabi. Lishtimali hadhihi suwari ala bayani ahwalil qiyamati mimma yujibu khawfahu ala ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Kerana terangkum di dalamnya surah-surah ini penerangan tentang keadaan hari kiamat yang perlu ditakutkan, yang mewajibkan takut, yang perlu kepada takut kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bimbang tentang umat dia. Nabi takut kepada umat dia. Nabi jadi kesihang ni kepada umat dia, mikir kiamat kira lagu mana ni? Kiamat nanti macam mana? Anak-anak buah umat-umat aku ni di hari kiamat boleh tolong ke? Jadi Nabi ni berfikir kepada diri kita lama dah. Kita ni ada fikir ke tak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lagi pula antara sebabnya lagi pula ialah tidak disebut dalam kitab, ialah kenapakah dalam surah Hud ada amr bil istiqamah, ada suruhan kepada istiqamah. Tapi Nabi tak sebut sini yang menyebabkan aku berubah ni surah Syura. Yang Nabi sebut Hud saja. Kerana dalam Syura ada ayat istiqamah, tetapi ayat itu dituju kepada Nabi saja. Dalam Hud ayat istiqamah ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu umatnya tidak mampu untuk istiqamah. Kebanyakan daripada umat Nabi SAW diuji dengan istiqamah. Sebab itu dalam surah Hud, Nabi sebut aku ni jadi berubah sebab surah Hud. Tak sebut surah Syura. Walaupun surah Syura ada suruh istiqamah. Kerana Nabi yakin dirinya boleh istiqamah. Boleh istiqamah, lurus sehingga kepada kematian lah. Buat amalan kebajikan. Wasu'ila Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hal ghadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ditanyakan oleh Abu Hurairah, adakah Nabi berina? Nabi pernah menginarkan rambutnya. Adakah Nabi pernah buat begitu? Qala, Abu Hurairah kata, na'am, ya. Pernah Nabi SAW berinai. Berinai. Hukum mewarnakan rambut orang lelaki ini selain daripada warna hitam adalah harus. Perempuan tak ada masalah. Perempuan boleh dia berina dengan macam-macam, nak cak lagu mana boleh belaka. Lelaki pun boleh. Hitam tak boleh hitam. Kerana ada unsur menipu. Nampak mudah kecuali dalam peperangan menentang orang kafir. Bila nak melawan orang kafir tengok berubah je dari jauh. Hak mari perang ni lawan kita ni umur 60-an dah. Warga emas belaka dah. Maka boleh cat rambut. Boleh diwarna hitam. Adapun kalau bukan dalam peperangan tak boleh warna hitam. Orang lelaki boleh warna. Boleh warna. Kalau pewarna halal, tak ada babi.
Lepas tu pula air semayang sah, mandi wajib sah, boleh, tak ada masalah. Cuma keadaan sekarang kita di Malaysia ni, bila warna rambut orang nampak. Anak apa dia dalam kampung kita ni? Anak siapa dalam kampung kita ni? Orang rambut orang ni. Orang akan jadi fitnah. Fitnah buat masyarakat apabila cat rambut. Maka hukum berubah kerana wakil kita tak sesuai. Hukumnya adalah tidak boleh seseorang itu mewarnakan rambutnya. Sebab jadi simbol orang jahat. Mudah je nak buat qiyas, nak buat mizan, nak buat timbangan ni. Akan datang ada tu imam mari kampung kita ni rambut kuning. Belah kiri kuning, belah kanan pula merah, tengah pula warna hijau. Macam traffic light daripada jauh. Maka orang tengok, Allah, tu imam lagu mana gini? Orang akan komplain. Orang tak akan latih dia jadi tu imam. Orang akan report pada jabat agama. Itu sudah menjadi satu mi'yar, suatu timbangan dah. Boleh, hukum asalnya boleh, tapi tak boleh. Sebabnya wakil kita, keadaan kita tak membenarkan. Wa an Abdullah bin Muhammad bin Aqil qala ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hin 'inda Anas bin Malik makhduba. Aku tengok rambut Nabi SAW yang disimpan oleh Anas bin Malik dalam keadaan berinai. Pukul berapa dah kita? Kita berhenti sini dulu. Wa fi sahihaini insya-Allah taala kita sambung pada majlis yang akan datang. Sekejap deh. Nak tulis tarikh dulu. Nanti kita jawab soalan. Baik. Maaf Ustaz, boleh tunjuk cara yang betul tak pakai celok? Ada beberapa kaifiat. Ada beberapa kaifiat yang ditunjukkan, yang diriwayatkan daripada diri baginda yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi cara yang pertamanya ialah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam buat 5 kali. 5 kali sekaligus. Lagu mana? Ialah yang pertama di belah kanan. 1, 2, 3, 4. Tinggal lagi satu pula. Tinggal satu ni Nabi akan buat pada mana-mana, sama ada kiri ataupun kanan, untuk menjadikan bilangan 5. Kan Nabi sebut Nabi suka mengganjilkan bilangan. Ataupun kadang-kadang Nabi buat 3 sekaligus. Lagu mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kedua-duanya adalah betul belaka. Ada betul belaka riwayat-riwayatnya, dan itulah cara yang diriwayatkan daripada hadis-hadis yang berbentuk asy-syama'il ini. Berasa jelas dah deh. Tak azam kita tahu dah tu. Saja awak tanya. Ada soalan lain lagi? Habisnya bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis bab ni, bab penglihatan. Masuk kepada bab lain pula, ialah bab peluh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasal yang keempat. InsyaAllah lah, habis Syawal ni, habislah kitab kita ni. Moga-moga kita diberikan Allahumma salli ala Muhammad istiqamah sehingga ke akhirnya kita baca dah bab istiqamah ni. Jadi sukalah saya nak nakalkan kalam Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah tu. Disebutkan bahawasanya kalau kita belajar ni, kalau kita belajar kitab, kita ni rasa nak buat terus, nak beramal terus, itu tindakan yang betul, satu naluri yang betul untuk belajar. Tapi kalaulah kita belajar tapi kita rasa nak bertangguh dalam kita nak beramal sesuatu itu, maka itu ammaratum bisu, nafsu ammarah, yang mana nafsu yang menyuruh kepada kejahatan. Belajar saja tak beramal. Kita ni biar ni Nabi ajar bercelak, buatlah sekali. Tengok yang mana ada pengesahan
Kementerian Kesihatan bakar sekali malam-malam. Lepas tu pula Nabi berjalan, Nabi tak ajak tinggal. Sikat dan sebagainya letak dalam orang panggil apa? Beg sandang kita tu. Sekali-sekala nak suka minyak. Rambut kita ni pula jenis botok. Jenis memang tak ada rambut. Tak tumbuh-tumbuh ni rambut. Maka taklah minyak juga. Nak sekadar nak beramal dengan hadis Nabi. Minyak rambut. Bahkan Nabi SAW juga bukan saja minyak rambut, letak minyak di kulit. Macam orang ni letak lotion kan. Nak jaga kulit juga Nabi buat. Maka tak jadi maknanya tak jadi bid'ah pun benda tu. Ikut sunnah pula, 2 pahala kita boleh insya-Allah taala. Pada majlis akan datang kita sambung pada lafaz wa fi sahihaini min turuqin katsirah wallahu taala a'lam bissawab. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Barang siapa yang membaca selawat Imam Syafi'i tadi sebanyak 3 kali selepas daripada majlis ilmu, Allah Ta'ala tidak akan melupakan ilmu yang dia belajar dalam majlis itu insya-Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.